Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata satu salah. Apa dia? Siapa tahu? Siapa perasan? Tadi sebut dah tadi. Rasulillah. Pasal apa jadi Rasulillah? Pasal sebelum tu ada perkataan huruf kata sendi, huruf jar. Apa dia? Ba'da. Faham tak? Ba'da Rasulillah. Ada ba'da, ada min, ada an, ada fi, kata-kata. Dia kata-kata sendi tu. Perkataan lepas tu semua jadi bari bawah. Ba'da Rasulillah. Apa maksud ba'da? Selepas. Khalifah awal, khalifah yang pertama selepas daripada Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW, jadi Rasulillah. Faham tak? Itu yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betul tak? Tak mana silap dia? Siapa tahu? Tak mana? Hampa masuk baju dalam kepala belakang, kepala dalam baju semua pasal apa? Apa dia? Amirul Mukminin. Betul? Tak mana silap Amirul Mukminin tu? Silap dia, Abu Bakar bukan Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar bukan Amirul Mukminin. Gelaran dia bukan Amirul Mukminin. Gelaran dia Khalifah Rasulullah. Pengganti kepada Rasulullah. Gelaran Amirul Mukminin ni bermula pada zaman Sayyidina Umar. Gelaran Amirul Mukminin bermula daripada zaman Sayyidina Umar onwards. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Bermula pada zaman Sayyidina Umar barulah mendapat gelaran Amirul Mukminin. Dia pergi jumpa, tuan-tuan, Khalifah Rasulullah maksud pengganti kepada bila meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Gelaran dia apa dia? Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Bayangkan lepas tu Sayyidina Osman pula pengganti kepada pengganti Rasulullah. Sagi Sayyidina Ali pula pengganti kepada pengganti Rasulullah. 10 orang jenuh pengganti kepada orang. Ada seorang ni Allah bagi si ilham kat dia kot, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin. Kata, kamu panggil apa? Amirul Mukminin. Terus siapa panggil Amirul Mukminin? Yalah, tuan kami. Kami ini orang mukmin dan tuan itu adalah amir kami, ketua kami. Jadi kami nak panggil tuan dengan Amirul Mukminin. Dia kata cantik panggilan tu. Bermula pada zaman Sayyidina Umar lah. Waktu tu mendapat gelaran, nah, khalifah-khalifah ni mendapat gelaran Amirul Mukminin Umar, Amirul Mukminin Osman, Amirul Mukminin Ali dan sebagainya. Faham tak tuan-tuan sekalian? Tu masya-Allah. Berani tengok tok bila hamba. Ni. Kata silap tu. Oi masya-Allah Rabbi. Kadang-kadang yang best tu tuan-tuan. Tak. Dia kata apa? Dia kata Al-Badru Muniru Muhammad. Kita jawab apa? Sallu alaihi. 20 tahun dah duk buat. Ada maksud apa? Al-Badru Muniru Muhammad tu gelaran kepada Nabi SAW. Kalau kita sebut nama Nabi, kita kata apa? Selawat lah. Betul tak? Ni sallu alaihi ni apa dah? Berselawatlah kamu kepadanya. Sebut nama Nabi. Kan? Al-Badru Muniru Muhammad. Tok Bilal kata, selawatlah kamu kepadanya. Tok Imam pun kata, selawatlah kamu kepadanya. Makmum dia kata, selawatlah kamu kepadanya. Kau dia kata, weh selawatlah kamu. Habis siapa nak selawat? Kau ni suruh. Selawatlah tuan-tuan tu kat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ya Allah Rabbi. Dia tak faham makna nak buat lagu mana nak. Baik. Tuan-tuan juga sekalian, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Abu Hafsin merupakan kunyah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Hafsin ini maksud singa. Bapak singa. Sebab Sayyidina Umar ni tuan-tuan dia memang kenal dengan ketegasan dia. Dan Sayyidina Umar juga tuan-tuan, anak dia bernama Hafsah, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar merupakan salah seorang sahabat Nabi yang cukup istimewa, cukup hebat. Dia tuan-tuan merupakan khalifah yang kedua selepas daripada meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Tuan-tuan, kisah sejarah masuk Islam Sayyidina Umar ni pun hebat. Benda yang di luar jangka. Satu hari Sayyidina Umar ni tuan-tuan, waktu tu pada tahun ke-6 kenabian Nabi SAW. Nabi dilantik menjadi Rasul tahun ke-6 lepas daripada tu. Waktu tu orang Islam sedang ditindas. Orang Islam waktu tu sedang ditekan dalam masyarakat. Baik, subhanallah masalli asyamat. Satu hari dengar kecoh-kecoh dah. Kata Sayyidina Umar hari tu nak pergi bunuh Nabi SAW. Bawa pedang ni. Dalam perjalanan nak pergi bunuh Nabi. Dengar kecoh-kecoh, para sahabat ni nak buat macam mana kita ni nak tahan dia lagu mana ni, dia nak pergi bunuh Nabi ni, dengar semua kisah. Tuan-tuan sekalian muslimat,
Kemudian Abdullah bin Nu'aim katanya, mengikut riwayat. Abdullah bin Nu'aim ni tuan-tuan, dia tahan Sayyidina Umar. Umar, kamu nak pergi mana? Lebih kurang macam tu lah. Umar ni nak pergi mana ni? Dia kata, hari ni aku nak pergi bunuh Muhammad. Apa cerita pun, hari ni aku nak pergi bunuh dia. Kata Allah Nu'aim, dia kata apa? Dia kata, kamu tak takut kan ni? Keluarga-keluarga dia nanti balas dendam apa semua? Ni Abdullah, kamu ni bercakap macam kamu ni dah ikut Muhammad ni. Dia kata, dah. Sebelum hang nak pergi bunuh Muhammad tu, ni, hampir ambil kisah dengan adik hang dulu tu. Fatimah tu pun dia ikut Muhammad dah. Tuan, dia ambil mudarat kecil berbanding mudarat besar. Mudarat besar, terbunuhnya Nabi SAW. Mudarat kecil, salah seorang daripada orang Islam waktu terpaksa dikorbankan. Siapa dia? Adik kepada Sayyidina Umar. Faham tak? Sayyidina Umar betul ke? Betul. Pergi settle dengan adik hang dulu. Sebelum nak pergi bunuh Nabi, pergi settle dengan adik hang dulu. Dia pun pergi, tuan-tuan, sampai dekat rumah Fatimah, adik pada Sayyidina Umar tu, dengar duk baca Quran dekat dalam. Waktu tu seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Umar, bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Mengikut riwayat, dia sedang duk mengajak Fatimah dan suami dia tu mengajak Quran. Dengar kat long, hoi, dengar Sayyidina Umar hoi sekali. Hoi sekali, dengar Sayyidina Umar hoi, tuan-tuan. Khabbab lompat seketui masuk dalam bilik sembunyi. Takut juga dia pun, tuan-tuan sekalian, jangan main-main dengan Sayyidina Umar ni. Tak? Lepas tu Fatimah buka, masuk Sayyidina Umar. Masuk, kamu tengah buat apa ni? Betul tak aku dengar ni kata kamu dah ikut Muhammad ni? Kata adik dia Fatimah, kata subhanallah Musa Syamat. Tak ada nak cakap apa, dia tampaklah jatuh dah adik dia. Kemudian subhanallah, Musa Syamat, adik ipar dia pula pergi. Kata kat Sayyidina Umar, wahai Umar, apa kata kalau yang dibawa oleh Nabi tu boleh bawa oleh Muhammad tu betul? Apa kata kalau yang dibawa oleh Muhammad tu betul? Betul, pang, bagi sekali lagi. Jatuh pula tu, berdarah-darah. Bila berdarah-darah, tuan-tuan, adik dia pun berdarah apa semua, adik ipar dia pun berdarah. Sayyidina Umar tengok tu rasa kesian pula. Tanya, kamu ni duk baca apa tu? Baca Quran. Mai sini aku nak tengok. Tak boleh, kamu tu tak bersih. Macam mana aku nak pegang ni, macam nak baca ni? Dia kata pergi mandi dulu. Dia pergi mandi, kemudian dia keluar, dia balik, tuan-tuan, dibacakan. Dia membaca pada ketika itu sebahagian daripada surah Solat Samat Taha. Baca surah Taha. Bila baca surah Taha, tuan-tuan, mengalir dalam hati dia apa ni? Hidayah. Indahnya dia kata, ni bukan kalam daripada Muhammad ni, bukan. Ini subhanallah, dia kata, ni bukan kalam daripada Muhammad ni. Macam mana cara aku nak masuk ikut Muhammad ni? Macam mana cara dia? Tahu-tahu tuan-tuan lompat seketui keluar balik, kawan duk sembunyi dalam bilik tadi ni. Hang ni main mana ni? Dia kata macam tu. Khabbab Al-Arat. Dia kata apa betul macam mana yang Nabi dah doa semalam ni aku dengar. Islamkanlah, kuatkanlah Islam ni dengan dua orang yang dia kasih ni. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua tuan-tuan subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad tu Abu Jahal. Umar apa nama dia? Tak ingat nama, ingat saya beritahu lain. Tuan-tuan sekalian subhanallah ni, Khabbab ni pun seorang yang cukup hebat, istimewa. Saya suka cerita tentang Khabbab. Tuan-tuan kenal tak Khabbab? Kenal tak? Khabbab Al-Arat. Tapi tuan-tuan selalu sebut nama dia bila tuan-tuan pergi pasar malam. Dia saya tak tahu ada dia punya signifikan dengan cerita, dia tak tahu, wallahu alam. Tapi tuan-tuan, Khabbab Al-Arat sini tuan-tuan, dia sendiri merupakan salah seorang daripada hamba budak. Dia bukan seorang yang lekeh, bukan orang kampung apa semua. Dia ada di kalangan orang bangsawan, tetapi kampung dia tu kena rush, kampung dia tu kena serang. Dan akhirnya budak-budak ni ditangkap jadi hamba, dijual di kota Mekah. Orang yang beli dia tu, tuan dia tu, nama Musalli ala Sayyidina Muhammad, Ummu Amar. Ummu Amar beli dia. Ummu Amar beli dia daripada kecil, umur 9-10 tahun lagu tu tak. Bela tuan-tuan pergi hantar dekat Giat Marah. Waktu tu lah. Ajak jadi tukang besi. Tuan-tuan. Sehingga kan, Masya Allah, Rabi' Khabbab Al-Arat sini jadi seorang tukang besi yang cukup terkenal di kota Mekah. Orang nak tempah baju besi ke, nak tempah topi ke, nak apa semua, tuan-tuan sekalian, tempah pedang apa semua dia. Dia terkenal dengan handcraft dia cukup baik. Subhanallah, musalli ala Sayyidina, tuan-tuan. Sehinggalah dia ni orang cerdik. Dia duduk dengar ada seorang lelaki bawa mai satu agama dan ajak kepada kebaikan. Dan dia kenal orang tu, orang yang cukup baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dia tak berlengah tuan-tuan. Khabbab al-Arat menjadi antara orang yang terawal masuk Islam. Orang terawal masuk Islam. Baik, subhanallah tuan-tuan muslihat Islam. Bila Ummu Ammar tahu kata hamba dia masuk Islam, dengar cerita kata hamba dia dah masuk Islam, Khabbab ni dia pi masuk dalam kedai tu, tanya, Khabbab, betul ke kamu dah ikut ni agama Muhammad bawa tu? Dia kata, betul. Kalau betul, apa salahnya nak ikut? Agama yang kita duk anutlah ni tak betul. Yang dibawa oleh Muhammad ni betul. Betul. Dia kata, dia ambil tuan-tuan api yang besi yang sedang dipanggang, sedang dimasak tu nak buat pedang yang sedang merah tu. Ambil besi tu tuan-tuan letak atas kepala Khabbab. Sampai berasap kepala dia. Pengsan dia. Sebelum dia pengsan tuan-tuan, dia sempat berdoa, ya Allah balaslah seumpamanya kepada Ummu Ammar. Berasap kepala tuan-tuan. Itu siksaan pertama yang diterima oleh Khabbab al-Arat. Ni ada lagi duk main ni. Jatuh dia tuan-tuan, pengsan. Kisah kedua pula tuan-tuan, subhanallah masalli ala sayyidina Muhammad, memang Allah makbul doa dia. Ummu Ammar ni tuan-tuan, waktu Khabbab berhijrah daripada Mekah ke Madinah ikut Nabi SAW, Ummu Ammar ni sakit kepala teramat sangat, sakit kepala sangat-sangat. Sehingga kan subhanallah tuan-tuan, pergi jumpa tabib mana pun, jumpa pomoh, dukun apa semua tak boleh selesai. Pergi jumpa pun tuan-tuan sekalian tu, Laksmana Doremi punya tu yang tu pun jumpa tak boleh selesai juga. Kan? Sehingga kan subhanallah dia berjumpa dengan seorang dukun tu kata apa? Cara nak bagi hilang sakit kepala dia, ambil satu batu yang panas, bubuh atas kepala. Bukan lega kepala dia tu, dah lupa sakit panasnya batu tu, melupakan sakit kepala dia. Sampai macam tu Allah balas. Kemudian tuan-tuan, sampailah zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Waktu tu dipanggil para sahabat semua ni, orang-orang Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar duduk di bawah, orang Muhajirin duduk di atas ni. Cerita, mai hari ni kita kongsi-kongsi, kata Sayyidina Umar, cerita-cerita tentang seksaan-seksaan yang kita lalu dulu ni waktu kita duduk di Mekah tu. Oh, dengar kata teruk sangat ni, nak bagi pengajaran, nak bagi panduan, nak bagi apa peringatan kepada orang-orang ni, orang-orang di Madinah ni. Depa tak lalu macam mana yang kita kenal dulu ni waktu di Mekah. Mari kita pekat cerita seorang sikit. Kemudian tuan-tuan, ceritalah kawan ni, aku kena macam ni, kawan ni pula aku kena macam ni, sebagainya. Tuan-tuan, tiba-tiba Khabbab lalu. Bila Khabbab lalu, Sayyidina Umar panggil, mai. Dia diletakkan di tempat yang cukup istimewa di tepi khalifah duduk. Dia kata, Khabbab, ceritalah kepada kami. Dengar kata kena teruk sangat dulu ni. Cerita kepada kami apa yang kamu kena. Khabbab kata, saya malu lah, saya tak mau, saya malu. Ceritalah. Dia nak bagi pengajaran kat kawan-kawan kita ni. Ceritalah. Saya malulah, ceritalah. Pujuk, akhirnya dia cerita. Dia tak cakap banyak, dia selak baju dia belakang ya. Dia selak belakang baju dia tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang tengok semua menangis. Pasal apa? Pasal tuan-tuan yang ada di belakang dia tulang-tulang saja, daging-daging tak ada lah. Yang tinggal belakang dia tinggal tulang saja, daging tak ada lah. Apa yang jadi kepada kamu Khabbab? Satu hari aku ditangkap, dia kata. Kemudian diletakkan bara panjang macam tu. Aku ditidurkan di atas bara tu dan aku diseret di atas bara tu. Sehingga lekang daging-daging aku daripada tulang-tulang aku. Minyak-minyak yang keluar daripada daging-daging aku tu memadam bara-bara tersebut. Sampai jadi begitu. Tuan-tuan, keluar daripada Islam? Tak. Allahu Akbar, subhanallah. Tu kita risau tuan-tuan, yang duk cerita lah ni. Hari tu kita duk cerita. Saya ingat saya khutbah kat sini, cerita pasal Dajjal. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Cerita pasal Dajjal. Sebelum nak mai turun Dajjal ni tuan-tuan, 3 tahun. 3 tahun hujan tak apa turun, kering. Tahun pertama 1/3, tahun kedua 2/3, tahun ketiga 3/3, kering. Tuan-tuan, hari tu kering dah sat. Sebulan lebih. Sampai telaga empangan-empangan semua kritikal habis dah. Lepas tu hujan turun, rasa lega sikit. Tak kot rasa tak kot. Duduk tak berapa lama, 2, 3, 4 berapa minggu lepas. Berapa hari lepas ya tuan-tuan. Keluar surat khabar cerita yang kajian dibuat tuan-tuan oleh pakar-pakar ni apa semua ni.
Di United Kingdom, mereka menjangkakan dunia akan berhadapan satu lagi tuan-tuan bencana alam yang dia panggil El Nino. Apa El Nino ni tuan-tuan? El Nino ni tuan-tuan, subhanallah, kering pula. Mereka jangka 6 sampai 9 bulan kering yang tak turun. Sampai ke tahap dalam senarai surah Abang tu dia tulis, tolong buat persediaan di rumah kita. Sediakan torchlight. Torchlight kena ada, bateri kena bagi cukup, beras-beras, makanan. Dia suruh simpan dalam rumah. Ayak-ayak spare apa semua. Takkan teruk sampai macam tu. Dia kata keadaan akan jadi kritikal. Terutama negara-negara yang bergantung dengan hidroelektrik. Apa dia negara gantung dengan hidroelektrik? Kita ni, elektrik ni, kita duk proses daripada empangan. Empangan akan kering dan kita akan berhadapan. Sebab tu dia suruh spare torchlight. Tuan-tuan, rujuk balik surah Abaq ni. Saya baca ni. Tuan-tuan, baca tu kita nak seriau, takut. Pasal apa? Pasal tanda nak turunnya Dajjal kering. Yang saya nak cerita ni apa tuan-tuan? Takut kita berhadapan dengan fitnah Dajjal tu. Dengan iman setakat kita ni. Takut tak boleh nak pergi dengan dia. Allahu Akbar, subhanallah. Masalli ala saya mak risau tuan-tuan. Jangan main-main. Kalau tuan-tuan tak risau, tak tahulah saya sangat-sangat risau. Pula tak tuan-tuan? Hari ni Pekadut hantar. 2-3 bulan ni Pekadut hantar apa tuan-tuan? Ni. Gambar bagaimana di Pahang sekolah menengah apa? Sekolah menengah bukan Keratung, sekolah menengah Muazzam. Pagi baca Quran, malam buka balik Quran yang sama, surah hilang. Tak ada surah hilang. Surah hilang tu satu hal dah. Memang daripada dulu banyak dah kes surah hilang ni. Tuan-tuan, yang peliknya surah yang hilang selalunya surah Al-Kahfi. Selalunya surah Al-Kahfi. Apa kaitan surah Al-Kahfi dengan masalah Ismat Dajjal, dengan akhir zaman? Surah Al-Kahfi inilah Nabi suruh baca bila kamu nak berhadapan dengan Dajjal. Suruh orang semua. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu, masya-Allah Rabbi subhanallah tuan-tuan sekalian, bila mai pula ni kerajaan Saudi duk sekat visa-visa orang untuk pergi umrah. Tuan-tuan tak berasa kot, saya duk berasa, saya duk risau. Pasal apa? Pasal tempat yang Dajjal tak boleh pi ialah Mekah dan Madinah. Tempat yang Dajjal tak boleh pi ialah Mekah dan Madinah. Tuan-tuan tak nampak ke? Kod-kod ada dia punya link dia. Lah ni, pasal apa Allah duk sekat orang? Allah tak bagi pi. Bukan semua orang boleh pi lah ni. Orang daftar nak pi umrah, orang daftar ni apa semua tuan-tuan. Ramai yang daftar, ramai yang tak boleh pi. Pasal apa? Urusan visa jadi susah sangat lah ni. Saya takut dia terkait dengan benda-benda yang macam ni. Risau kita tuan-tuan. Semua seolah-olah macam ada link. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab bila berhadapan dengan Dajjal, fitnah dia kita tak mampu nak tanggung. Kita sangat, Allah takut, saya tak tahu. Mau cara iman saya takut saya tumbang. Tuan-tuan, ni para sahabat kena layuk atas api, tuan-tuan, kena seret atas api, lekang daging apa semua, tak keluar pada Islam. Sebab iman dia kental, iman dia kuat. Mau iman takat kita ni tuan-tuan, subhanallah, Dajjal. Takutlah ya Allah Rabbi. Saya nak cerita, saya tak tahu. Tapi saya sangat-sangat takutlah ni. Duk baca surah Abaq tu, takut. Lah ni cerita apa? Cerita duk peringat kat orang. Tak mana saya pergi, saya peringat. Tak mana saya pergi, saya peringat. Tolonglah tuan-tuan, kita duduk di akhir zaman, sangat-sangat dah. Sangat-sangat akhir zaman. Kita takut. Kita ni Allah pilih duduk pada zaman yang para sahabat tak mau duduk pada zaman ni. Allah pilih kita duduk zaman ni. Zaman yang kita akan berhadapan dengan fitnah-fitnah yang cukup dahsyat. Fitnah-fitnah akhir zaman. Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, ni balik pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akhirnya pada hari tersebut dibawa oleh Khabbab bin Al-Arat sini tuan-tuan. Dia berjumpa dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Baik, subhanallah. Maka jadilah orang Umar ni salah seorang daripada orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Sehinggalah tuan-tuan dia dilantik menjadi khalifah yang kedua. Selepas wafatnya Nabi pada tahun ke-10 Hijrah, naik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memerintah 3 tahun sampai tahun ke-13 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal. Kemudian digantikan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, subhanallah, memerintah di Madinah sehingga tahun ke-23 Hijrah. Jadi Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Kisah dia tuan-tuan, satu hari waktu nak sembahyang subuh. Waktu nak sembahyang subuh, Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, orang semua para sahabat semua duduk dalam saf dah. Semua duduk dalam saf. Nak sembahyang subuh pada tarikh 26 hari bulan Zulhijjah.
tahun ke-23 Hijrah. Waktu tu subhanallah hari Rabu. Sayyidina Umar keluar. Dah semua orang duduk dalam saf dia cek satu-satu, dia cek dengan tongkat. Tu imam keluar, makmum semua duduk dalam saf dah, dia mai cek dengan tongkat. Tuan-tuan, memang macam tu sepatutnya. Kita ni terbalik. Tuan-tuan, dia panggil nak buat amalan, cari yang paling afdal. Apa paling afdal? Waktu mana paling afdal? Nak bangkit daripada duduk, kemudian nak bangkit duduk dalam saf. Waktu apa? Tok Bilal iqamah. Tok Bilal ni tuan-tuan, dia bukan tengok orang sembahyang. Tok Bilal ni tengok Tok Imam. Sebab tu kita ni ada bilik imam. Bilik imam. Tok Imam dia standby kat dalam tu. Tuan-tuan. Kemudian Tok Bilal dia tengok Tok Imam ready tak ready dulu. Ingat Tok Imam ready. Tok Imam pun ready. Kan? Tok Bilal pun pisio. Gitu. Semua ada connection dah. Okey, cantik. Kemudian Tok Bilal pun baru iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ni ada 8 lafaz iqamah. Tuan-tuan, waktu mana paling afdal untuk tuan-tuan bangkit? Allahu Akbar, Allahu Akbar kah? Asyhadu an la ilaha illallah kah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kah? Hayya 'alas salat kah? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah kah? Qad qamatis salat, qad qamatis salat kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak mana satu yang paling afdal untuk kita bangkit? Tak mana? Hayya 'alas salah bunyi macam logik lah situ. Jom semayang, main semayang. Salah. Tak mana tuan-tuan? Tang qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Tang tu bangkit. Faham tak? Kita bangkit tak mana? Habis dah, lepas dah baru bangkit. Duk relax. Sebaik tak boleh sokok tidak kelantung pun boleh sokok lagi. Tunggu relax. Masya-Allah Rabbi. Bangkit qad qamatis salah tu bangkit. Dalam sah dulu. Imam tak keluar lagi. Imam duk standby kat dalam dulu. Pasal apa tuan-tuan? Imam ni Perdana Menteri kita tempat ni. Imam tu lah Perdana Menteri kita. Kalau Perdana Menteri mai ceramah, rakyat mai dulu ke Perdana Menteri mai dulu? Perdana Menteri mai dulu ceramah sekat jam dah. Baru rakyat mai keluar daripada celah kelapa sawit seorang, keluar daripada celah hutan ni seorang keluar. Tu menunjukkan yang Perdana Menteri tu tak lama lagi pilihan raya akan datang, tumbang lah. Tidak. Salih Azimat ni. Tu imam ni Perdana Menteri kita kat sini. Jadi rakyat mai dulu, duduk langsung cantik. Kemudian baru tu imam keluar. Tu imam keluar tuan-tuan. Dia cek saf dia tu, cek. Tu ada kosong gitu. Papat tu. Oh tu kosong gitu. Mai depan. Sayyidina Umar cek dengan tongkat tu. Katok kaki dengan tongkat. Mana tu imam buat begitu? Tu imam katok dengan tongkat, mesyuarat akan datang, kami usulkan tu imam tukarlah. Dah asalnya. Insya-Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, tu imam cek. Ni kosong depan tu kosong. Mai depan. Tuan-tuan, kita duduk di belakang, pi ke depan. Sebab tempat yang paling afdal, kalau Nabi kata, kalau umat aku tahu betapa besarnya pahala duduk di saf paling hadapan, melaungkan azan dan duduk saf paling hadapan, dan saya berebut, semua nak pergi duduk tu, walau sampai kena cabut undi. Cabut undi. Faham tak? Semua nak berebut duduk depan tu, sampai kena cabut undi. Panggil SPR mai, kalau malam ni kira undi, dia kata. Tak ada. Apa? Duduk. Tidak ni. Tu yang cerah malam ni, semua tunggu depan TV nak tahu keputusan. Tuan-tuan sekalian, Masya-Allah Rabbi. Tapi kita tak mau suruh kawan kita pi. Faham tak? Oh, tolak si ada kosong kat depan, dia kata, hang lapi. Peletum. Tu. Pi lah. Seolah dia kata kat kawan dia apa? Aku pahala banyak dah, hang pahala sikit, ambillah kat depan. Betul kan? Tuan-tuan, berebutlah cari pahala yang banyak. Kalau satu aja beza pahala. Kalau satu aja beza pahala, duduk depan dengan belakang ni, satu aja beza pahala, tuan-tuan dah rugi segunung pahala. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, satu qiraat pahala tu banyak mana? Tu, satu gunung punya pahala. Rugi satu gunung punya pahala. Duduk depan dengan belakang, padahal 4 rakaat juga sembahyang pun. Tidak? Kalau duduk belakang 3 rakaat, duduk belakang lagi tinggal 2 rakaat, duduk belakang lagi 1 rakaat, tak apa juga. Dia 4 rakaat juga, depan 4 rakaat, belakang 4 rakaat. Siapa nak duduk belakang, tak mau duduk depan? Faham tak tuan-tuan? Cari yang afdal. Baik. Waktu Sayyidina Umar cek, dia jadi imam.
Dia angkat Allahu Akbar. Waktu angkat Allahu Akbar tu tiba-tiba lompat seorang keluar daripada ni, daripada saf. Lompat seorang keluar tuan-tuan, dia buat keluar ni. Pisau yang 3 mata. Apa nama dia saya pun tak tahu. Tahu nak pisau yang 3 mata tu? Faham tak? 3. Tak tahu saya pun tak tahu nama apa. Tahu tak nama apa? Tak tahu apa pun tak tahu kak? Ngarut ngomba ni. Kan? Yang 3 mata tu dia keluar tuan-tuan, dia tikam dekat perut Sayyidina Umar. Tikam. Sampai riwayat cerita ni keluar isi perut. Rebah Sayyidina Umar. Dia lari keluar. Orang-orang yang duduk dalam saf tu semua pekat tahan dia. Nak tangkap dia. Dia tikam lagi. Tuan-tuan, mengikut riwayat ada 9 atau 12 orang yang turut cedera pada hari tersebut. Kelang kabut habis. Sayyidina Umar dah rebah dah. Oleh semua tuan-tuan, kelang kabut habis, masya-Allah Rabbi subhanallah. 9 orang lagi rebah apa semua. Tuan-tuan, kelang kabut angkat bawa keluar apa semua, balik rumah masing-masing. Waktu tu tuan-tuan dah cerah dah. Depa suruh Abdurrahman bin Auf untuk ganti jadi imam Sa'd pada waktu tu. Dah nak cerah dah. Hari tu dalam sejarah dibacakan surah paling pendek dalam sejarah para sahabat. Mayang subuh baca surah paling pendek. Apa surah paling pendek? Inna a'tainakal kautsar. Betul tak? Surah paling pendek. Sejarah para sahabat baca. Sekali tu ya tuan-tuan sekalian. Yang kita baca setiap hari. Subhanallah. Adan. Masya Allah. Rabbi subhanallah. Habis mayang pi tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, siapa tikam aku? Mula-mula sekali dia tanya soalan dia apa? Semayang tak lagi? Tanya semayang tak lagi? Sebab tadi nak semayang. Kami dah semayang dah. Lepas tu baru tanya siapa tikam aku? Orang Islam kah? Tak, yang tikam kamu tu nama Fairuz Abu Lu'lu' Al-Majusi. Dia ni berdendam dengan Sayyidina Umar sebab orang duk racun dia. Kata hang kalaulah Farsi tu tidak ditawan oleh orang Islam, hang dah jadi raja dah wahai Abu Lu'lu'. Dia berdendam dengan Sayyidina Umar. Dia pitikam Sayyidina Umar tuan-tuan. Akhirnya dia bunuh diri dia sendiri. Bila dah tak bertahan orang duk lingmau, dia bunuh diri dia sendiri, mati pada waktu tu juga. Tuan-tuan sekalian, subhanallah muslimat. Kemudian dia panggil Abdullah anak dia. Abdullah mai. Abdullah pun angkat kepala ayah dia tak atas paha. Ya ayahku nak apa? Turun kepala aku daripada paha kamu wahai Abdullah. Tak kepala di bawah. Dia kata pasal apa ayah ni suruh tak pipi aku ni atas tanah. Pasal apa ni ayahku ni? Dia kata dah gini. Kalaulah aku ni Allah takdirkan sebagai ahli syurga, Allah akan gantikan bantal yang lebih hebat, yang lebih istimewa daripada paha kamu wahai Abdullah. Tapi aku takut aku ni jadi ahli neraka, dia kata. Aku takut aku jadi ahli neraka. Aku tak mau kepala ahli neraka duduk di atas paha kamu wahai Abdullah. Tu Sayyidina Umar tuan-tuan. Jamin syurga tu pun takut masuk neraka. Kita boleh main masjid ni keras duduk bahasa-bahasa macam ahli syurga tu Ustaz. Alhamdulillah. Sakatlah ni tak pernah duk buat dosa. Masya Allah Rabbi tuan-tuan. Dia boleh kata lagu tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Nak minta satu Abdullah, tolong pisah rumah Aisyah. Ini permintaan aku yang terakhir, kata dia. Nak apa wahai ayahku? Pisah rumah Aisyah, minta dekat dia, minta ni permintaan aku yang terakhir, kata Sayyidina Umar. Buat apa? Nak minta aku dimakamkan di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa beratnya Abdullah ni. Berat Abdullah. Pasal apa? Pasal nak pergi minta daripada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kubur Rasulullah duduk di mana? Makam Rasulullah duduk di mana? Duduk dalam rumah Aisyah. Waktu tu makam Rasulullah duduk dalam rumah Aisyah. Ni masjid Nabi SAW kembang dengan masjid Nabi SAW, tempat kita duduk ziarah makam Nabi SAW tu. Itulah rumah Aisyah. Waktu Nabi SAW wafat di pangkuan Aisyah. Bila dia wafat dekat situ, di situlah ditanam Nabi SAW. Nabi disimpan di situ. Baik tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pula wafat, meninggal dunia, ditanam, disimpan di tepi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Dalam rumah Aisyah juga. Rumah apa kaitannya? Dia pilah sampai rumah Aisyah, sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar dalam. Aisyah dengar suara Abdullah mai bagi salam tu, Aisyah menangis dah. Dia tahu dah apa yang nak minta.
Masuk, ya Abdullah, nak apa tak tahu. Saya datang buat hajat ayah saya. Dia nak apa? Dia nak dimakamkan di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, dia kata, wahai Abdullah, kalau boleh aku nak aku dikuburkan dekat sini. Kalau boleh aku nak hajat hati aku ni, aku nak aku dikuburkan di sini. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni suami aku. Yang duduk sebelah Rasulullah ni siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar ni ayah aku. Rumah ni siapa? Rumah ni rumah aku. Kalau hajat hati tu, aku nak dimakamkan. Betul tak tuan-tuan? Rumah Nabi kecil ya tuan-tuan. 2 kubur tu dah penuh dah rumah dia. Kalau masuk satu lagi kubur, pakai tak boleh duduk situ. Dah lah cerita dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak ada kena-mengena pun Sayyidina Umar. Yang tu ayah dia. Yang ni suami dia. Yang ni pak mentua dia. Tu rumah dia. Sayyidina Umar tak ada kena-mengena pun tiba-tiba nak makam kat situ. Macam tuan-tuan minta buat kubur rumah tuan-tuan, rumah kawan. Tak ada sangkut apa-apa pun. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi besarnya jiwa Aisyah ni, dia kata apa? Tak apalah. Demi Umar, saya izinkan dia untuk dimakamkan dekat sini. Akhirnya dimakamkan Sayyidina Umar dekat situ tuan-tuan. 3 kubur yang duduk sekali dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburnya Abu Bakar As-Siddiq, dan kuburnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, itulah habis riwayat Sayyidina Umar. Hebat. Sampai Nabi bagi gelaran dekat dia tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Umar Al-Khattab, tuan sekalian, Al-Faruq, pembahagi, pembeza di antara hak dan batil atas ketegasan di atas Islam. Baik tuan-tuan sekalian, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Sudah cerita pasal perawi hadis tu ya. Tak masuk hadis lagi. Hadis ni cerita tentang niat. Asal hadis ni berkisah tentang seorang lelaki. Kata Ibnu Mas'ud, di kalangan kami ni ada seorang lelaki. Dia ni nak berkahwin dengan seorang perempuan nama Ummu Qais. Ummu Qais minta nak kahwin dengan Ummu Qais. Ummu Qais ni kata apa? Wahai saudara, kalau kamu nak kahwin dengan saya nak ikut hijrah dengan Nabi SAW. Kalau kamu nak kahwin dengan saya, kamu kena ikut hijrah dengan Nabi SAW. Lelaki itu dia nak kahwin dengan perempuan tu, maka waktu tu dia pun setuju untuk kahwin dengan dia setuju untuk berhijrah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecohlah, hebohlah waktu tu pasal apa? Pasal ada seorang lelaki ni dia hijrah bukan kerana Allah, tapi dia hijrah sebab dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Heboh, kecoh, masing-masing duk jatuh hukum lah. Oh, dia punya hijrah tak sah lah, tak dapat pahala. Oh, dapat pahala lah. Duk kecoh-kecoh sampailah berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membacakan hadis ni. Kan? Nabi baca apa? Subhanallah tuan-tuan sekalian. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tuan-tuan, lalu lelaki itu diberi gelaran Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Faham tuan-tuan sekalian? Itu Musalli Ahmad asal cerita hadis ni. Baik tuan-tuan sekalian, kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini 1/3 daripada agama. Kata Abu Daud, hadis ini 1/2 daripada agama. Sebab dia berkait dengan niat. Niat, kalau dalam urusan agama mesti ada niat, baru sempurna agama dia. Tak ada niat, tak kena dengan niat, tak sempurna agama dia. Baik tuan-tuan sekalian, niat ni terbahagi pada 2. Satu niat untuk amal, satu niat untuk ibadah. Niat untuk amal ni lagu mana? Tuan-tuan, untung kita jadi orang Islam. Satu nikmat yang cukup besar yang Allah bagi pada manusia ni tuan-tuan, nama dia iman, nama Islam. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, hidup kita ni tak ada apa, tak ada nilai apa, kosong, betul kosong, tak baik, tak payah hidup. Pasal apa? Pasal nikmat iman dan Islam. Yang kita waktu beranak dulu tak minta pun, tak isi borang pun nak masuk Islam pun. Betul tak? Takdir mak kita Islam, ayah kita Islam, kita jadi orang Islam. Tengok kawan kita seorang, 2 kerja 4 kita, baik bukan main, lahir mak Cina, ayah Cina, jadi Buddha. Kawan kita seorang lagi, mak India, ayah India, jadi Hindu. Kita mak Melayu, ayah Melayu, jadi orang Islam. Dengan Islam yang ada kat kita ni, yang kita tak minta pun tuan-tuan sekalian, pertamanya peluang nak masuk syurga tu ada. Tuan-tuan, kita wajib masuk syurga. Kena masuk syurga. Pasal apa? Pasal kalau tak masuk syurga, masuk apa? Neraka.
Tuan-tuan takkan tergamak walau 1 saat duduk dalam neraka. Takkan sanggup walau 1 second duduk dalam neraka. Pasal apa? Pasal seksa sangat, sakit sangat duduk dalam neraka ni. Paling ringan seksa neraka ni tuan-tuan, ambil batu tak di bawah tapak kaki, batu api neraka, pijak atas kaki tu tuan-tuan, ni otak menggelegak. Kalau tuan-tuan batu letak di tapak kaki, otak menggelegak, jangan duk bayang kata apa, badan dia elok apa semua, tiba-tiba otak dia duk bluk lagu tu. Kalau yang atas ni menggelegak, ni kaki ni jadi lagu mana agak? Ni badan ni lagu mana agak tuan-tuan? Tu yang paling ringan seksa. Sampai ulama sebut tuan-tuan, subhanallah, orang ahli neraka ni kalau dia duduk dalam neraka, kena seksa dalam neraka, tiba-tiba diangkat dia, dibagi seksa daripada api yang paling panas di dunia. Dia boleh lena, dia boleh tidur sebab sejuknya api dunia ni. Udah tuan-tuan, ni lapang dahaga nak putih, tekak ni berasa ni, lapang dahaga sangat. Ambil air minum panas sampai dia minum tuan-tuan sekalian, ancok lebok kongkong dia. Lapang sangat. Makan buah zakum yang tak mengenyangkan, buah yang berduri, yang lekat je kat tekak dia ni. Tak ada benda nak makan, tu je ada. Tuan-tuan, jangan kata apa, tak apalah aku orang Islam ni ada iman sikit, nanti lama-lama masuk syurga juga. Janganlah begitu tuan-tuan. Seksa sangat. Baik, syurga pula seronok aja. Langkah je masuk syurga, kaki masuk syurga sebelah. Tuan-tuan, start daripada hari tu seronok, nikmat, tak kurang. Sifat syurga dia lagu tu. Tuan-tuan takkan berjumpa satu hari yang kata, hari ni seronoknya, tapi kemarin seronok lagi. Tak ada. Yang kita berjumpa hari ni seronok, esok lagi seronok pada hari ni, lusa lagi seronok pada esok ni. Hari tu seronok, makin seronok. Macam mana? Tak tahu, tunggu masuk syurga lagi. Air yang minum ni, teguk pertama dengan teguk kedua tak sama. Teguk kedua lagi sedap pada teguk yang pertama. Allahu Akbar tuan-tuan. Cerita dia masuk je syurga, habis. Duka cita tak ada, sakit tak ada, apa tak ada. Seronok sepanjang-panjang. Allahu Akbar tuan-tuan. Betul-betul kontra, betul-betul berbeza dengan suasana dekat dalam neraka tuan-tuan sekalian. Tak ada pilihan, kita kena masuk syurga sebab dua tempat ni ada. Tuan-tuan, nak masuk syurga peluang kita ada. Pasal apa? Pasal kita ada iman, kita ada Islam. Bila kita ada iman, ada Islam ni tuan-tuan, setiap hari daripada bangkit tidur sampai tidur balik, semua boleh jadi pahala. Semua boleh jadi pahala. Tak dan ustaz, saya ni sibuk kerja ustaz, saya pergi kerja apa semua, lagi balik lagi dah pukul berapa dah, tak dan nak pergi duduk zikir apa semua. Jangan salah faham. Jangan kata lagu tu. Tuan-tuan, daripada tuan-tuan bangkit tidur sampai tidur balik lagi, sepanjang waktu, apa sahaja yang tuan-tuan buat dalam hidup, semua boleh jadi pahala. Semua boleh jadi pahala. Betul Ustaz, mandi pun jadi pahala. Ya, mandi jadi pahala. Makan pun pahala. Tidur Ustaz, tidur pun pahala. Lagu mana? Tuan-tuan, subhanallah. Apabila berubahnya adat jadi ibadat. Apabila berubahnya adat jadi ibadat. Apa maksud adat? Benda yang tiap-tiap hari kita buat, kebiasaan. Mandi adat, makan adat, tidur adat, pergi kerja adat, basuh baju adat, masak adat. Cerita apa saja benda yang kita buat dalam hidup kita ni, ubah dia bagi jadi ibadat, dia jadi pahala. Macam mana nak ubah bagi jadi ibadat ni? Niat. Ubah semua kerja yang kita buat dalam hidup kita. Mandi lillahi ta'ala kerana Allah. Makan lillahi ta'ala kerana Allah. Pergi kerja lillahi ta'ala kerana Allah. Buat amal lillahi ta'ala. Basuh baju lillahi ta'ala. Masak lillahi ta'ala. So, buat apa saja dalam hidup, apa saja, ubah niat itu kerana Allah. Semua jadi amal soleh, semua jadi pahala. Ni kawan kita naik kereta sebelah, kita bawa kereta, dia duduk tepi tumpang, kita pergi kerja. Tanya dia, hampir kerja ni pasal apa? Tiap-tiap bulan nak cari duit, rezeki bagi makan anak isteri. Kan? Kalau aku tak kerja, mana nak dapat gaji? Tuan-tuan,
Dia pergi kerja, tiap-tiap bulan dapat gaji, tiap-tiap tahun dapat bonus. Kita hang pula pergi kerja pasal apa? Lillahi ta'ala. Aku cari redha Allah. Aku pergi kerja ni kerana Allah. Lagu mana lagu tu? Tuan-tuan, kita pergi kerja, tiap-tiap bulan kita dapat gaji, tiap-tiap tahun kita dapat bonus. Setiap minit kita buat kerja tu, semua jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala. Yang lagi besar daripada bonus dan gaji dia terima tiap-tiap bulan. Faham tak tuan-tuan? Kalau dia pergi gam accident dalam perjalanan tu, tuan-tuan sekalian, mati itu dalam perjalanan untuk melakukan amal soleh di sisi Allah. Mati itu mati dalam husnul khatimah. Faham tak ni? Ubah sikit. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi, jangan pandang kecil dengan pahala ya. Pahala jangan pandang kecil, sebab dia cukup besar. Cukup besar. Nanti duduk padang mahsyar, tuan-tuan, satu pahala ni pun cukup bernilai. Kalau pergi depan Allah, tengok-tengok dosa dengan pahala tu tinggal kurang satu pahala je, kurang je. Waktu tu tuan-tuan rasa menyesal lah. Ni cerita dia tumpu pulun buat pahala. Jangan ambil remeh walau benda kecil. Pahala kecil, kata ulama, mungkin pahala kecil ni, satu benda kecil yang kamu buat tu, yang itulah mendapat keredaan Allah, yang itulah yang akan menyelamatkan kamu daripada neraka Allah. Dan jangan pandang remeh dengan benda dosa. Takut benda dosa kecil tu kamu buat, yang itulah yang paling mengundang kemurkaan Allah. Faham tak ni tuan-tuan? Macam mengikut riwayat cerita Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia tuan-tuan, satu hari anak murid dia mimpi jumpa dia tengah dapat nikmat dalam kubur. Kubur lapang, cerah, terang, elok. Kubur tuan-tuan nikmat. Wahai Syekh, ni yang dapat nikmat kubur semua ni pasal tulis kitab banyak-banyak orang duk guna ke? Dia kata tak. Habis tu pasal apa? Dia kata satu hari tengah duk karang kitab, tengah duk tulis, tiba-tiba ada seekor burung mai. Lalat. Seekor lalat mai hinggap dekat dakwat dia. Hinggap kat dakwat. Duk minum. Dia kata apa? Aku biar lalat tu minum sampai kenyang. Kemudian lalat tu dah kenyang, dia terbang pi, barulah aku sambung balik tulis karang kitab tu. Bagi lalat tu minum ya, tu dapat nikmat kubur tu. Jangan pandang kecil tuan-tuan. Kadang-kadang yang kecil ni ikhlas. Sebab tu saya duk kata kat tuan-tuan muslimat ni, semayang witir jangan tinggal. Faham tak? Semayang witir jangan tinggal. Pasal benda tu kecil. Ikhlas. Faham tak? Buat banyak-banyak payah nak ikhlas. Pasal nak cerita ke orang. Bangkit 3-4 pagi duk tunggu esok. Siapa nak tanya atau siapa nak buat letih. Siapa nak buat letih. Qiyamul lail semalam. Cerita habis. Ni kan satu rakaat ni dia segan nak cerita. Sikit kot lah. Bangkit semayang. Walaupun satu rakaat sikit pada nilai yang kita. Tapi tuan-tuan mana tahu yang sikit itulah paling ikhlas kita buat. Faham tak tuan-tuan? Masya Allah Rabbi subhanallah. Nabi cerita ni orang yang sedekah sebiji tamar, sebiji kurma. Dia sedekah sebiji kurma. Sebiji kurma ni besar ni ya tuan-tuan. Berapa ringgit biji kurma ni? Oh kupang, 2 kupang, sekupang ni mah. Beli tu ni Yusuf Tayyub. Satu kotak tu 10 ringgit. Dalam tu ada berapa? Tak pernah kira. Tu. Ni antara tanda-tanda nak masuknya bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu? Apakah tanda-tanda nak masuknya bulan Ramadan? Tandanya tuan-tuan, apabila ada suara perempuan yang menyebut Yusuf Tayyub. Itu tanda nak masuk Ramadan. Ya Allah. Kalau beli kan satu kotak tu 10 ringgit dalam, katalah sekupang aja tu, satu ni sekupang ya. Tuan-tuan, nilai sekupang kita sedekah tu, nilai sekupang tu Nabi kata apa? Siapa sedekah sebiji tamar, nanti di padang mahsyar atas timbang mizan dia tu ada satu gunung pahala. Satu gunung tu, satu tu je. Bayangkan kalau 10 ringgit, bayangkan kalau RM1, bayang. Allahu Akbar subhanallah. Tuan-tuan, ni kita nak masuk Ramadan ni. Saya nak pesan tuan-tuan muslimat, tak nampak muslimat lindung dengan kipas angin. Tuan-tuan muslimat ni, saya nak pesan kat tuan-tuan, Ramadan kali ni pulun sungguh-sungguh. Pulun cantik-cantik. Ni Chan ni nak main ni.
Yang lepas ni lara main banyak. Faham tak? Orang duk kalut 1000 bulan, dia duk kalut 1000 semprit. Dia dapat semprit ni lah. Faham? Tahun ni nak pulun sungguh-sungguh. Allah offer daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Allah offer. Buat cukup-cukup amal. Pahala Allah bagi banyak-banyak. Pulun cukup-cukup. Tuan-tuan, pahala, ganda pahala yang tuan-tuan takkan dapat pada waktu-waktu yang lain. Contoh, 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang petang ni, Syakban ni, dengan 2 rakaat petang malam ni dalam bulan Ramadan. Macam tuan-tuan sembahyang 70 kali sembahyang. Minimum ganda 70 kali. Minimum ganda 70 kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedekah RM1 pada hari biasa, RM2 dalam tabung, pluk, nilai berapa? 700 kali ganda. Betul? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'i sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dengan derma yang kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh pada 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 100 kali 7, 700. Yang ni confirm, mana-mana bila-bila pun confirm dapat standard rate. Faham tak? Ini agreement sign siap dah dalam Quran. Allah sign dah. Hampa bagi je 700 kali ganda. Confirm dapat, tak kurang dah. Tuan-tuan, faham tak ni? RM1 pun mungkin sekitar dapat RM700 setiap hari. Tapi kalau malam Ramadan ni, petang Syakban masuk RM1 peluk masuk tabung, Allah kira 700 kali ganda. Malam ni 1 Ramadan, malam ni mai sembahyang tarawih. Malam 1 Ramadan yang kita pergi sembahyang tarawih, yang ramai orang piu malam tu. Penuh masjid. Masjid pun heran tu, mai mana ni? Keluar habis segala gua-gua, lubang-lubang cacing semua keluar masuk. Masya Allah Rabbi. Malam tu tuan-tuan, buh RM1 dalam tabung. Pluk, RM1 dalam tabung. Nilai di sisi Allah RM1 kali 700. RM700. Kali 70. Sama juga apa? RM49,000. Ni setakat yang kita guna akal kita, tuan-tuan. Pahala bukan boleh guna akal, tapi nak bagi faham yang ni. Pahala ni nilai dia serah balik pada Allah lah. Tapi tuan-tuan nak kira bagi faham, setakat akal kita tu dia punya banyak, 49, modal RM1 lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan RM10. RM490,000, ya Allah. Kalau RM100, 4.9 juta. Kalau RM1,000, 4. Apa balik kira sendiri di rumah lah, banyak sangat lah. Cerita banyak lah, balik kira di rumah. Ya Allah tuan-tuan, subhanallah. Apa nak? Ini tak kena malam Al-Qadar lagi. Kalau kena malam Al-Qadar, tuan-tuan, RM1 masuk, RM1 tu. Kalau kita memang nak modal RM1 tu, lah daripada dulu lagi tak naik-naik pun. Allah, up lah sikit. Dia gulung macam rokok daun tu, tinggal kecil je belum masuk. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kena malam Al-Qadar, macam mana nak bagi kena malam Al-Qadar? Sepanjang hari, tuan-tuan jangan lupa bagi sedekah. Mesti satu malam kena. Betul tak? Tiap-tiap sepanjang hari dalam bulan tu. Kalau kena malam Al-Qadar, perlu masuk duit dalam tabung RM1 kali 700 RM700 kali 70 RM49,000. Seperti tuan-tuan sedekah RM49,000 setiap malam selama 84 tahun. Nak bagi faham macam ni lah. Macam mai dekat masjid ni panggil bendahari. Bendahari mai. Ni, saya nak bagi sedekah RM49,000. Wih, banyaknya duit encik ni. Saya orang kaya. Masya Allah Rabbi. Nah, ambil ni RM49,000. Esok mai lagi bendahari Ustaz. Ya cik, nak ada apa lagi? Kemarin dah bagi dah RM49,000. Hari ni pun nak bagi lagi RM49,000 lagi. Wih, banyaknya duit cik ni. Tak apa. Esok lusa mai lagi. Nah, RM49,000 lagi. Amboi, duit ni banyaknya duit cik ni. Minta sikit boleh tak? Tak boleh. Kedekut juga. Faham tak? Lusa mai lagi, tulak mai lagi, tu mai lagi apa semua. Ni tiap-tiap malam duk mai bagi RM49,000 ni. Bila nak berhenti ni? Bila nak berhenti? 84 tahun nanti baru berhenti. Tuan-tuan, tu modal RM1 ni. Satu malam aja Al-Qadar. Banyak tak tuan-tuan? Banyak, ya Allah Rabbi. Cerita je Ramadan ni puluh dulu. Itu baru satu contoh. Tak cerita semayang lagi. Tak cerita subhanallah bagi tuan-tuan sekalian. Tak cerita yang mulai lagi. Tak cerita zikir lagi. Tak cerita baca Quran. Paling kurang minimum Allah charge. Allah ganda kita 70 kali ganda. Tuan-tuan. Tapi pasal apa?
masuk Ramadan, dia awalnya semangat. Seminggu aja dia semangat. Lepas tu, orang bulu ruyuk, tak tahu ke mana. Siapa yang bulu? Tuan-tuan, kita ambil buat lah. Ada satu masalah. Satu, banyak. Dua, jarang. Tiga, kadang. Empat, apa jawapannya? Tak bolehlah jawab bang. Dia kata salah. Apa jawapannya? Jawapannya raweh. Apa buktinya? Buktinya minggu pertama banyak orang sembahyang tarawih. Minggu kedua jarang-jarang main dah sembahyang tarawih. Minggu ketiga kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Minggu keempat tinggal sikit saja orang sembahyang tarawih. Betul tak? InsyaAllah. Kenapa jadi begitu? Muslimah ni salam insyaAllah. 15 Ramadan salam insyaAllah. Maklum salam awal. Jumpa tempat lalu. Ambil awal salam. Pasal apa maklum? Kuih samprit tak siap lagi. Dia order 1000 biji. Orang duk ligan 1000 bulan, dia dah ligan 1000 samprit. Dapat 1000 biji samprit tu lah. Pret. Allahu Akbar, subhanallah. Tak pasal apa, dia awal ada semangat. Pasal apa? Tuan-tuan, pasal dia letih. Pasal apa dia letih? Sebab dia tak biasa. Tak nak? Masuk Ramadan baru nak pulun puasa. Masuk Ramadan baru nak pulun tahajud. Masuk Ramadan baru nak pulun sedekah. Baru nak pulun zikir. Baru nak pulun baca Quran. Dan seminggu tak larat. Kawan tak biasa. Tidak? Sebab tu Allah susun Rejab, Syakban, Ramadan. Bulan Rejab ni bulan Allah dah angkat pahala dah. Buat amal banyak-banyak bulan Rejab. Belajar. Bulan Rejab mula-mula belajar puasa, mula-mula belajar sedekah, mula belajar sembahyang sunat. Faham tak? Lepas tu masuk bulan Syakban banyak lagi puasa dia, banyak apa semua tuan-tuan sekalian. Masuk Ramadan relax, lancar. Amboi hang kemas nampak apa semua. Tak letih ke tarawih tiap malam 20 dia kata, biasalah, tak ada apa. Dah biasalah, you know, kan. Mai seorang lagi apa semua hang ni dah nampak qiyam mulai tiap malam bangun tahajud apa semua. Tak letih ke? Well, you see, actually I tak ada masalah, benda biasa bagi dia. Faham tak tuan-tuan? Masalih ala semak. Jadi kita ni bulan Rejab ni start puluh dah ni. Tuan-tuan, ubah daripada adat kepada ibadat. Nak buat macam mana nak ubah daripada adat kepada ibadat? Nak buat apa? Niat lagu mana? Buat semua amal yang kita buat dalam hidup kita niat kerana Allah, maka waktu tu berubahlah adat jadi ibadat, dan apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita semua jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat menjadi syarat sahnya ibadat. Tadi niat mengubah daripada adat kepada ibadat. Yang ni niat menjadi syarat sah kepada ibadat. Ibadat apa? Ibadat khusus yang kita buat. Puasa kena ada niat khusus. Sembahyang kena ada niat khusus. Mandi wajib kena ada niat khusus. Apa sahaja benda-benda sah yang memerlukan kepada niat, kena ada niat yang khusus. Barulah tuan-tuan, pahala ataupun amal tersebut dikira sah di segi syarak. Tuan-tuan, itu mana mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kena ada niat baru sah. Tak niat tak sah. Mazhab Imam Abu Hanifah, niat mengkamilkan, menyempurnakan ibadat. Sah dah ibadat tu. Perbuatan sudah melambangkan ibadat apa yang nak kita buat pada mazhab Imam Abu Hanifah. Contoh, tuan-tuan mai daripada rumah tadi, orang tengah azan maghrib. Nak pergi sembahyang apa tu? Maghrib lah. Sampai sini ikut tu imam. Tu imam sembahyang 3 rakaat. Kita pun sembahyang 3 rakaat. Sembahyang apa 3 rakaat tu? Maghrib lah. Habis semayang, dia beralih kat kawan dia. Dia kata apa? Ish, aku niat apa tadi semayang? Faham tak? Yang mai daripada rumah tadi, orang tengah azan maghrib, nak semayang apa tu? Maghrib lah. Yang semayang 3 rakaat tu semayang apa? Maghrib lah. Dia boleh tanya aku niat apa nak semayang? Pelik tuan-tuan sekalian. Tu cerita dia. Perbuatan tu sudah melambangkan ibadat apa yang dia nak buat. Pada mazhab Imam Abu Hanifah sah dah. Pagi-pagi tuan-tuan tengok waktu subuh, tengok dia cuba dulu mandi dekat kolam. Faham tak? Itu imam. Tak nak. Kau duk mandi dekat kolam tu. Awak
Kalau ini kesepanya mandi kat kolam tu, tak mandi kat dayak tu rumah lah. Tak nak mayang subuh. Ini pasal apa? Tak mandi sini, tak mandi di rumah apa semua. Tak, tadi mandi dah di rumah tadi. Semalam aksiden dengan bini. Semalam duduk. Habis tu mandi. Tak tadi di rumah ni mandi dah. Mandi lagu mana? Mandi sungguh-sungguh punya mandi lah. Mandi lagu mana sungguh-sungguh tu? Mandi lah duduk bertinggung, cuci celaka, cuci dekat pusat, cuci hidung apa semua, telinga-telinga cuci, ambil pai ayam belah sini, keluar belah sini apa semua. Sungguh-sungguh punya mandi ni. Dia kata, mana mandi pula? Habis tu pasal apa yang mandi pula ni? Lupa niat. Satu lupa niat. Dak yang mandi tadi mandi apa? Mandilah. Dak mandi tu lagu mana? Mandi cara lagu mana? Mandi cara mandi wajib lah. Dah mandi cara mandi wajib tu kira niat dah lah. Bodoh. Tak mahu contoh sikit. Masya-Allah Rabbi tuan-tuan. Subhanallah. Kalau dia tak ada niat dalam hati dia nak mandi wajib, dia buat dah lagu tu? Dia tak buat lah lagu tu. Bangkit tuan-tuan sekalian, pagi hari bulan puasa. Tengok pagi bulan puasa, tengok kawan tu duk bancuh kopi pagi-pagi. Weh hang tak puasa ke? Dia kata semalam duk kira nak puasa lah, dia kata. Habis tu semalam ni bangkit sok dah. 3 pinggan dah makan semalam ni. Habis tu terlupa niat. Terlupa nak menyanyi. Nawaitu saumaradin. Terlupa nak menyanyi yang tu. Kan? Tu yang tak puasa pagi ni. Lah subhanallah. Yang hang bangkit tadi ni makan apa? Makan sok lah. Yalah hang makan sok tu nak buat apa? Nak puasa lah esok. Tu niat lah. Bodoh. Pun sekali lagi. Ya Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, tak dia buat perbuatan tu dalam hati dia mesti dia lintas. Apa tujuan dia buat tu? Betul tak tuan-tuan sekalian? Tu pada mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia tak sebut dalam hati dia perbuatan itu, amal tersebut, dia sudah dikira sah. Pasal apa? Pasal yang lintas dalam hati. Itulah niat. Faham tak tuan-tuan? Cuma ulama tolong susun dekat kita, bagi pekemah niat kita tu supaya tak ragu lagi syaitan duk main kacau apa semua tak. Faham tak? Allah. Bila jadi payah tuan-tuan, bila orang tak kerti ni. Salih Asma, dia waktu nak semayang pun susah tu usolli, astagfirullah, usolli, tak lepas-lepas. Saya gitu imam nak rokok, saya gitu, Allahu Akbar, dapat pun. Kalau agak nak usolli setengah jam tuan-tuan sekalian tu, mai setengah jam awal duk usolli siap-siap tu. Usolli. Faham tak? Saya gitu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar dapat. Setengah jam awal mai usolli siap-siap. Kacau tuan-tuan sekalian Muslim. Kalau dia mai duk tepi kita, Allah kacau lah. Kalau dia semayang tengok-tengok kawan yang jenis usolli 18 kali ni duk tepi kita. Allah tuan-tuan. Kita nak usolli pun tak boleh. Tunggu dulu, tengok dia dulu. Macam-macam tuan-tuan, dia celaru. Musalli ala sayyidina Muhammad. Syaitan duk kacau. Baik tuan-tuan, yang ni niat menjadi syarat sah kepada ibadat. 2 jenis niat. Satu niat nak ubah daripada adat kepada ibadat. Satu lagi tuntutan kita lafazkan niat dalam hati untuk sahkan ibadat yang kita buat. Faham tak tuan-tuan? Baik. Pun begitu kata ulama, walaupun niat kerana Allah, walaupun dah niat cantik dah, dia boleh juga menghilangkan, memadamkan pahala apabila berlaku satu perkara yang namanya tuan-tuan syirik khafi. Apa maksud syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Dia satu nama syirik jali, syirik yang terang-terang, semua tokong apa semua menduakan Allah dengan satu sembahan yang lain, Tuhan yang lain. Yang ni syirik khafi juga, menduakan Allah juga. Menduakan apa? Menduakan Allah, mengharapkan puji-puji daripada orang lain. Harap orang tengok amalan dia, harap orang dengar amalan dia. Dia panggil apa tuan-tuan? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi takut yang ni. Antara syirik khafi ni apa? Riak. Riak ni apa? Nak tunjuk ke orang. Faham tak? Macam kita lah. Mai sembahyang di masjid cantik dengan kepiah, dengan apa serban, dengan kain ketayak apa semua, dengan kain pelekat lawa, baju dengan kain mau matching. Faham tak? Kemudian tinggal keris atau tak? Kalau ada keris siap jadi pengantin ada hari tu. Smart. Mai sembahyang di masjid ni. Tuan-tuan dengan tasbihnya subhanallah, subhanallah. Tapi sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah
tuan-tuan lah, baju pun tak pakai. Baju kalau pakai pun pagoda yang kena tembak dengan Israel tu, yang berlubang. Tu pun pakai. Kadang-kadang dia pakai gulung kain dekat sini semayang. Pasal apa di rumah semayang pasien lagu lain? Pasal apa di masjid pasien lagu lain? Pasal apa? Pasal di masjid ada orang duk tengok dia. Tidak tuan-tuan? Oh subhanallah. Tu takut dia ada satu benda yang nama dia riak. Nak tunjuk perbuatan tu dekat orang. Faham tak? Sepatutnya kita bila duduk seorang tuan-tuan, lagi ikhlas, lagi cantik pakaian dia, lagi cantik amalan dia. Pasal tak ada orang tengok. Ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tak. Yang kedua tuan-tuan, ikhlas dah. Cantik dah. Bangun qiyamul lail tu, pukul 4 pagi tu. Waktu semua orang tidur. Siapa pun tak nampak dia duduk semayang. Siapa pun tak nampak dia zikir. Ikhlas, cantik dah amal dia tu. Tuan-tuan, bangkit pagi esok. Tuan-tuan, pergi kerja, dia buat letih. Dia buat tak larat. Dia buat gosok biji mata kat atas ni. Kan? Orang duk tanya. Awak nampak letih satu macam. Pasal apa hari ni? Pasal apa nampak letih? Qiyamul lail semalam hang tahu. Pukul 4 bangkit lah. Tu buat lagu ni habis. Tuan-tuan, semalam tu cantik ikhlas dah. Pagi cerita kat orang habis. Payah nak jaga yang ni. Lagi satu payah nak jaga puasa. Puasa lagi payah jaga puasa. Faham tak? Puasa sunat. Dia tunggu orang tanya. Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Dia dengan bunyi sikit. Tak makan hari ni. Puasa. Bulan-bulan Rejab ni kita kena banyakkan amal ni pasal apa nak masuk kekuatan orang tu yang dia nak cerita benda baik dia tak masuk suka nak cerita orang kita lah, kita begitu lah. Baik, yang tu dia panggil sumah. Lagi tuan-tuan ujuk ni apa? Dia rasa pelik. Ada orang cantik dia rasa ujuk dengan diri dia. Ada orang banyak semayang dia rasa ujuk dengan semayang dia. Ada orang banyak zikir dia rasa ujuk dengan zikir dia. Rasa takjub. Ada orang banyak baca Quran dia rasa takjub dengan Quran dia. Ada orang banyak sedekah dia rasa takjub pelik dengan sedekah dia yang banyak. Tuan-tuan, takjub ni juga memadamkan pahala amal. Riak, takabur, ujuk, tak boleh sumah. Tuan-tuan, ni semua syirik khafi yang memadamkan pahala amal tadi. Dan niat kerana Allah dah nak buat amal semua kerana Allah dah. Tapi subhanallah, bila ada benda-benda macam ni, dia memadam pahala amal itu. Benda ringan, berhati-hati. Baik, habis alah, alhamdulillah tuan-tuan. Itulah perbincangan kita mengenai niat. Dan tuan-tuan sekalian, habis hadis yang pertama. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis tentang Islam, iman dan ihsan, yang akan kita bincangkan pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah cukup setelah itu. Saya minta maaf jika ada sebarang perkataan bahasa silap bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Buku ni tuan-tuan saya bagi percuma. Buku ni buku teks Ma'had kita. Tuan-tuan, buku percuma, ada orang wakaf. Cumanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi jadi pahala balik, tu saya sediakan tabung. Tuan-tuan masukkan duit dalam tabung tu dengan niat wakaf balik. Dengan niat tuan-tuan wakaf duit tu kepada Ma'had. Ataupun sedekah dan sebagainya. Tuan-tuan, kawan yang wakaf buku ni pun dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala wakaf. Masuk kat dalam tabung tu. Berapa-berapa pun. Kalau tuan-tuan tak ambil buku pun, tuan-tuan bagilah sedekah niat wakaf kepada Ma'had Darul Faizin, Ma'had yang kita bangunkan. Di belakang ni pun tuan-tuan ada nombor akaun apa semua. Kalau tuan-tuan rasa nak bagi tiap-tiap bulan ke apa, nak masuk dalam akaun, silakan, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kita kepada kita. Bawa balik buku-buku ni. Cuma nanti bila ada pengajian hadis, bawa balik. Tu mengaji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.